Okay, jadi hari ni aku nak terang pasal organosis. Organosis ni apa? Organosis ni satu proses atau proses lah. Satu proses penghasilan gamet betina ataupun ovum. Okay, jadi kita boleh bahagikan kepada tiga bahagian lah. Pertama, sebelum lahir. Kedua, setelah lahir dan sehingga dia sebelum akhir balik. Dan seterusnya kepada setelah akhir balik. Okey, jadi kita tengok sebelum lahir, iaitu dalam kandungan, apa yang terjadi. Okey, yang pertamanya sel germa primordium ni dia akan bermitosis secara kerap, banyak kali dia akan bermitosis sehinggalah dia menghasilkan banyak sel-sel anak. Okey, seterusnya sel-sel anak ni dikenali sebagai ogonium. Okey, ogonium yang banyak-banyak ni, dia semuanya akan berkembang membentuk oosit primer. Dia akan membesar membentuk oosit primer. Kemudian kesemua yang banyak oosit primer ni, kemudian ni akan disaluti dengan folikel. Kemudiannya folikel-folikel yang menyaluti oosit primer ni dikenali sebagai folikel primer. Okey, dan kesemuanya akan mengalami proses ni lah. Okey, seterusnya apakah fungsi folikel ni? Jadi folikel ni membekalkan nutrien kepada oosit primer. Kemudiannya merembeskan hormon estrogen. Okey, seterusnya kita tengok hormon perangsang folikel telah dirembeskan. Jadi apa kesan dia? Kesan hormon ni folikel akan terus berkembang. Okey, seterusnya apabila lahirnya seseorang bayi tu, maka dalam dia mempunyai jutaan oosit primer. Okey, jadinya semua oosit primer ni dia akan mengalami proses meiosis yang pertama. Dan terhenti sehingga peringkat profasa yang pertama tu. Jadi peringkat profasa yang pertama di mana lapisan membran nukleus tu mula menghilang lah. Okey, jadinya dia terhenti hingga profasa dan dia akan sambung semula nanti selepas akhir balik nanti. Saya akan terangkan semula. Jadinya seterusnya daripada sehingga lahir, selepas lahir sehinggalah akhir balik tu akan berlakunya pengurangan oosit primer. Sebab ada sebahagian oosit primer ni dia telah menyusut. Okey. Seterusnya ketika telah balik ataupun datangnya haid, maka satu proses ni dia akan berlaku setiap kali haid. Setiap kali haid akan sekali proses ni akan terjadi. Okey, jadi ketika akhir balik ataupun haid yang pertama, maka salah satu oosit primer ni dia akan meneruskan proses meiosis 1 yang mana terhenti dekat profasa 1 tadi, dan dia akan buat sampai habis lah, sampai lengkap sehingga akhirnya akan mendapatkan dua sel anak, iaitu oosit sekunder dan juga jasad kutub yang pertama, yang di mana dua sel anak ni adalah haplot ataupun N lah, satu N. Okey, seterusnya meiosis yang telah selesai ni, oosit primer yang mengalami meiosis 1 yang telah selesai ini dikenali sebagai oosit sekunder. Kemudiannya oosit sekunder ni akan menghasilkan meiosis, akan membuat proses meiosis 2 pula, dan terhenti sehingga metafasa yang kedua. Kemudiannya
folikel sekunder, iaitu folikel yang di sekeliling osit sekunder ni, dia akan terus berkembang sehingga menjadi folikel graft. Okey, seterusnya setiap hari yang ke-28 iaitu dalam kita haid, folikel graft ini dia akan timbul di dinding ovari. Kemudiannya terdapat rangsangan daripada hormon LH, di mana hormon ni dirembeskan oleh pituitary. Kemudian follicle graft akan pecah ataupun dia akan terbuka. Dia akan terbuka dan sehingga menyebabkan ovum yang tak matang, iaitu osit sekunder yang dalam dia tadi, akan terkeluar. Proses ini dikenali sebagai proses ovulasi. Okey, seterusnya jika berlakunya persenyawaan, iaitu sperma ni dia menembusi osit sekunder yang telah keluar tadi, maka meiosis yang kedua akan bersambung sehingga lengkap, yang mana dia telah terhenti dekat metafasa yang dua tadi. Okey, seterusnya persenyawaan antara ovum dengan sperma secara nukleus dia. Apabila nukleus dia telah bersatu, maka terhasillah zygote, di mana kromosom ni saling bertemu. Kromosom antara ovum dengan sperma akan bertemu menghasilkan zygote, di mana zygote ini dalam keadaan diploid ataupun 2N. Kemudiannya jasad kutub semuanya akan merosot. Jasad kutub ni jasad kutub ni adalah hasil pembahagian sel meiosis tadi lah kan. Dia akan membagi pada 4 semuanya kan. Jadi yang lebihnya 3 tu kesemuanya akan merosot. Okey, dan seterusnya jika tiada berlaku sebarang persenyawaan, iaitu sperma tak menembusi osit sekunder tersebut, maka osit sekunder iaitu ovum yang tak matang tadi akan disingkirkan melalui proses haid. Dan kemudiannya akan diulang setiap kali kita haid, akan salah satu osit primer akan mengalami proses-proses berikut.